Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Abang Belon kantoi tak patah tulang apa-apa, tulang belakang pun tak patah, tulang rusuk pun tak patah, tulang tangan pun tak patah, tulang kaki pun tak patah, tulang ayam pun tak patah. Akhirnya, satu persatu kesalahan demi kesalahan, kesilapan demi kesilapan Abang Belon terbongkar lagi. Itulah ramai netizen sebenarnya yang kesian. Bukan apa, kita kesian dengan Abang Belon sebab ramai ahli politik, ramai pempengaruh, ramai orang-orang yang ada di luar sana menunggang Abang Belon. Tanpa Abang Belon sedari, beliau menjadi bahan. Sebenarnya sekadar jadi bahan. Bahan apa? Bahan meraih populariti. Bahan apa? Bahan untuk menunjukkan relevannya konon mereka dalam politik. Hari ini kita digemparkan. Kita dapat satu lagi maklumat daripada Norman Ridzuan, seorang penulis politik, seorang penulis blog yang sangat terkenal yang saya sukai. Beliau menulis brother ni, yaitu Abang Belon, tak patah tulang belakang pun. Dalam video baru-baru ni yang tular, atau dalam gambar yang kita nampak dalam video, menunjukkan Abang Belon dapat dengan mudah duduk sambil berpeluk dengan seorang ahli politik. Dengan itu disahkan, kalau betul patah, tak mungkin Abang Belon boleh berdiri, boleh duduk. Maksud saya boleh duduk. Apalagi berpeluk-pelukan. Tapi itulah kata Norman Rizwan, brother ni tak patah tulang belakang pun. Brother ni juga kesalahannya menyerang anggota penguatkuasa dan menjalankan perniagaan tanpa lesen. Selepas 2 kali dinasihati beredar. Dalam laporan polis yang dibuat oleh pegawai DBKL dan dalam media, dalam sidang media rasmi yang dibuat oleh DBKL, telah dinyatakan secara bertulis atau secara rasmi bahawa anggota yang menjalankan tugas itu sebenarnya telah pun dengan tanda petik diserang dengan adanya sentuhan fizikal. Itu menyebabkan anggota penguatkuasa tersebut terpaksa melakukan sesuatu. Dan yang lebih teruk lagi, Abang Belon telah pun mengaku beliau berniaga tanpa lesen. Pengakuan itu secara sahnya kalau dalam mahkamah sudah kalah 100%. Pengakuan Abang Belon bahawa dia berniaga tanpa lesen, secara sahnya beliau bersalah di mahkamah. Kalau di mahkamah dibawa isu itu, pengakuan itu, apalagi yang nak dibicarakan? Memang dia dah salah. Itu sebabnya ramai netizen nasihati Abang Belon jangan jadi bahan lagi kepada ahli politik. Selepas 2 kali dinasihati beredar, apa yang Abang Belon buat? Dia tidak berbuat seperti itu. Walaupun Abang Belon sudah menafikan kononnya, beliau tidak pernah diberikan amaran atau nasihat tersebut. Nak percaya siapa? Abang Belon kah DBKL? Saya rasa DBKL mempunyai SOP tertentu. Mustahillah pegawai itu tidak melaksanakannya mengikut SOP yang telah digariskan. Tapi kerana Abang Belon, anggota penguatkuasa digantung kerja. Kesian kan? Penguatkuasa yang terlibat dalam pergelutan itu digantung kerja. Abang Belon masuk hospital dilawat oleh pelbagai orang, diberi bantuan dan sebagainya. Tak apalah, mungkin dia perlu. Menteri dan Datuk Bandar dijadikan bahan makian orang Melayu. Orang-orang Melayu ketika Hari Raya. Yang menyedihkan ialah gara-gara Abang Belon, gara-gara ahli politik menggunakan isu ini, akhirnya Menteri dan Datuk Bandar jadi bahan makian. Yang lebih teruk lagi, dimaki oleh orang-orang Melayu sendiri pada ketika Hari Raya. Amatlah menyedihkan. Bagaimana Menteri dan Datuk Bandar dapat pertahankan diri? Tiada siapa dapat bantu. Hikmahnya mudah saja. Abang Belon dapat pergi umrah percuma. Alhamdulillah, terima kasih Ebit Liu. Kami menanti di airport untuk tujuan tersebut, kata Norman Rizwan. Terima kasih Tok Peti yang turut menyimbah minyak yang saya anggap tidak tabayun kepada pihak berkuasa, kata Norman Rizwan. Jadi pembangkang dan walaun serta segelintir penyembah Najib
yang pro PN sangat membela Abang Belon. Ini dia. Abang Belon ada 13 rekod lampau. Pada itu menurut sumber semakan rekod lampau terhadap penjajah penjual belon itu mendapati lelaki berkenan mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Kebanyakan rekod terbabit ada kaitan dengan kesalahan dadah. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Jadi, nak tanya, di mana Cikgu Bad sekarang? Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita nyatakan sebelum ini, lebih baik Abang Belon berdamai saja dengan DBKL. Kerana satu persatu akan terbongkar, satu persatu akan didedahkan. Dan seperti yang dijangkakan oleh ramai netizen, Abang Belon berani melawan DBKL kerana mungkin ada perkara yang menyebabkan beliau tiba-tiba berani. Kalau sebelum ini ramai yang kalau diserbu oleh DBKL akan melarikan diri, tidak berani melawan. Tapi mungkin ada yang menyebabkan mereka berani tiba-tiba melawan. Hari ini akhirnya pendedahan yang mengejutkan seluruh Malaysia, bahkan apa yang dijangka oleh seluruh rakyat Malaysia benar-benar berlaku. Ada yang menjangkakan Abang Belon mungkin mempunyai rekod kesalahan lampau. Akhirnya, bukan menjadi fitnah lagi, tetapi benar. Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada gout, kencing manis dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Kerana dalam produk itu amat baik untuk mereka yang ada gout dan sudah ramai yang menggunakannya dan sembuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, akhirnya didedahkan Abang Belon ada 13 rekod kesalahan lampau. Wah, bagi mengetahui apa kesalahan lampau yang dimiliki oleh Abang Belon ini, ikuti terus ulasan ini. 2 daripada 3 kertas siasatan yang dibuka susulan insiden melibatkan seorang peniaga belon dan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di Jalan Tuanku Abdul Rahman telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, kertas siasatan yang diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR adalah di bawah Seksyen 186 dan Kanun Seksyen 325 Kanun Keseksaan, iaitu kerana menghalang pejabat awam menjalankan tugas dan sengaja menyebabkan kecederaan parah. Namun, Muhammad Suhaili pada masa sama turut menyeru orang ramai supaya tidak mudah terpengaruh dengan isu yang bersifat sentimen. Orang awam perlu bersikap matang, sentiasa mematuhi undang-undang dan bekerjasama, memelihara keharmonian negara, katanya lagi. Sementara itu, sumber memaklumkan bahawa peniaga belon berkenan yang digelar Abang Belon oleh netizen mempunyai 13 rekod kesalahan lampau. Kebanyakannya berkaitan kesalahan dadah. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. 13 rekod kesalahan lampau, kebanyakannya berkaitan kesalahan dadah. Itu yang kita kata tadi. Akhirnya, apa yang tersembunyi terdedah. Lebih baik Abang Belon memohon maaf ataupun berdamai dengan DBKL. Maka dia tidak akan lebih susah. Tapi itulah, ahli-ahli politik menunggang, influencer menunggang beliau dan banyak yang menunggang. Akhirnya, ini jadi. Kedapatan sudah 13 rekod kesalahan lampau yang kebanyakannya berkaitan dengan kesalahan dadah. Suspek pernah didakwa atas 6 daripada kes tersebut sebelum ini, maklum sumber itu. Sebelum ini, media melaporkan berlaku kekecohan di Jalan Tuanku Abdul Rahman malam tadi apabila serbuan DBKL terhadap peniaga tanpa lesen bertukar menjadi pergaduhan. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azri Akmar Yaakob juga dilaporkan berkata bahawa 3 laporan telah diterima berkaitan insiden tersebut pada 28 Mac lepas. Laporan pertama dibuat oleh seorang pegawai penguatkuasa DBKL dan disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang pejabat awam menjalankan tugas.
Polis turut menerima laporan kedua daripada seorang lagi pegawai DBKL berhubung penyebaran gambarnya di Facebook yang disertai dengan kenyataan berunsur ancaman. Laporan ketiga pula dibuat oleh ibu kepada peniaga belon itu, Muhammad Zaimuddin Azlan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan yang paling menarik sekali. Kita berharap semoga Abang Belon berdamailah dengan DBKL. Cepatlah menghubungi DBKL untuk jangan meneruskan tindakan undang-undang. Kerana kalau ini diteruskan, saya yakin hidup Abang Belon akan lebih celaru kerana akan turun naik mahkamah. Bukan mudah untuk menyelesaikan kes seperti ini. Lebih-lebih lagi melawan DBKL yang bukan sebuah badan kecil. DBKL adalah badan yang besar, punya punya pasukan undang-undang yang lebih kuat. Kalau sekadar Abang Belon mengharap kepada satu dua kerat ahli-ahli politik, satu dua kerat ahli-ahli pempengaruh, minta maaflah. Itu mungkin hanya sekadar seperti kita kata hangat-hangat tai ayam. Tak lama lagi mereka akan lupa, mereka akan biarkan Anda bergerak mungkin. Jadi lebih baik Abang Belon berfikir lebih matang. Walau bagaimanapun kita dikejutkan dengan 13 rekod kesalahan lampau Abang Belon ini. Dan yang lebih menarik lagi, kebanyakan kesalahan lampau itu berkait dengan kesalahan dadah. Dan suspek juga pernah didakwa atas 6 daripada kes tersebut sebelum ini. Wow, luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.